Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua apakah sebab pokok bugambil anda berbunga hanya di pucuk sahaja. Okey, baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah sebab-sebabnya pokok bugambil anda hanya berbunga pada pucuk ataupun hujung sahaja, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip ya. Nanti anda terlepas apakah perkara yang perlu anda ketahui yang menyebabkan pokok bugambil anda berbunga pada hujung ranting saja. Okey, sebelum itu teman-teman, silakan anda untuk aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman ya, di sini saya sediakan sebuah pokok bugambil Singapura ya, yang berbunga hanya di hujung saja. Nampak di? Berbunga di hujung saja ni teman-teman. Hujung ranting saja ya. Bunga hanya di hujung ranting saja. Tidak ada berbunga di tempat-tempat lain. Tengok ni, di hujung ranting juga teman ya. Okey. Okey, mengapakah pokok bugambil kita berlaku seperti ini? Ya, iaitu hanya mengeluarkan bunga pada hujung-hujung ranting saja ataupun di pucuk-pucuk ranting saja. Mengapa? Ini adalah kerana teman, kerana yang pertamanya, yang pertama ialah teman, kerana anda melakukan pemangkasan yang salah. Okey, apakah yang dikatakan pemangkasan yang salah? Iaitu teman, anda melakukan pemangkasan semasa cabang dan daun bunga tersebut masih lagi dalam keadaan muda. Ingat tu ya. Jadi, elakkan jangan melakukan pemangkasan pada pokok bugambil ataupun bunga kertas anda semasa cabang dan daunnya masih lagi muda. Okey, pastikan anda memastikan pokok bugambil anda sudah berada dalam keadaan yang sudah tua daunnya dan juga tua ranting ataupun cabangnya. Itu adalah perkara pertama. Mengapa pokok bugambil anda hanya berbunga pada hujung pucuk sahaja ataupun hujung ranting saja seperti ini. Ini contoh ya teman. Ini ranting yang pertama, ini ranting yang kedua. Nampak kan? Ataupun ini cabang yang kedua. Ni. Dan ini satu. Okey, di hujung-hujung ranting saja. Okey. Sebab yang kedua ialah teman, mengapa pokok bugambil anda hanya berbunga di pucuk sahaja ialah cara dan masa menyiram yang salah anda lakukan. Okey. Jadi teman, bagaimanakah yang dikatakan cara penyiraman yang salah anda lakukan? Ini bermakna teman, anda terlalu kerap menyiram pokok bugambil anda, terutamanya pokok bugambil yang anda tanam di dalam pot ataupun pasu seperti ini ya. Jadi mungkin anda telah melakukan penyiraman yang kerap dalam sehari. Contohnya, anda menyiram pada waktu pagi sekali, lepas tu anda menyiram lagi pada waktu petang sekali. Jadi, dalam sehari anda melakukan penyiraman ataupun menyiram sebanyak 2 kali. Ataupun anda menyiram setiap hari selama 2 kali. Ataupun anda menyiram semasa musim hujan. Sehingga menyebabkan media tanam yang terdapat dalam pot ataupun pasu ini, tempat anda menanam pokok bugambil ini ya, menjadi terlalu basah. Terlalu basah iaitu terlalu lembap. Jadi ini boleh mengakibatkan pokok bugambil anda tidak dapat menyerap nutrisi makanan yang anda telah letak ke dalam media tanam ini, terutamanya dari pupuk ya, pupuk untuk menyuburkan pembungaan pokok bugambil anda. Jadi pokok bugambil anda akan hanya mengeluarkan bunga di hujung pucuk saja ataupun di hujung ranting ataupun cabang seperti ini saja. Itu adalah sebab kedua, iaitu anda telah melakukan penyiraman yang salah. Bagaimanakah cara yang betulnya teman? Okey, nanti kita akan teruskan ya. Dan sebab yang ketiga ialah teman, mengapa pokok bugambil anda berbunga hanya di pucuk saja ialah salah melakukan pupuk ataupun baja. Maksudnya di sini ya teman, salah melakukan pupuk ataupun baja ialah anda memupuk atau membaja tidak secara teratur dan tidak sesuai mengikut masa. Contohnya teman-teman ya, contohnya anda melakukan pemanjaan yang tidak teratur ya, misal katanya seperti anda membaja ataupun memupuk selepas seminggu ataupun 2 minggu. Kemudian anda membajakan lagi ke 3 minggu ataupun ke 4 minggu. Anda boleh dikatakan melakukan pemupukan ataupun pembajaan selama 4 minggu atau 4 kali dalam 1 bulan. Ataupun anda membaja
1 bulan sekali saja. Lepas tu 2-3 bulan baru anda melakukan pemupukan ataupun pembajaan lagi. Hal ini juga merupakan satu kesilapan ataupun satu penyebab mengapa pokok bougainville anda bunganya keluar di pucuk seperti ini saja, ya. Itu adalah 3 perkara, teman-teman, 3 perkara yang menyebabkan pokok bougainville anda ataupun pokok bunga kertas anda keluar bunganya hanya di pucuk sahaja. Okey? Sebabnya, itu adalah sebabnya. Jadi, apakah solusinya ataupun apakah penyelesaiannya, teman-teman? Penyelesaiannya ialah pastikan anda melakukan pemangkasan yang betul. Okey? Pemangkasan yang betul, teman-teman, anda boleh melakukan pemangkasan selepas pokok bougainville anda mempunyai cabang ataupun ranting dan juga daun yang sudah tua seperti ini. Sudah tua, nampak? Ini adalah tua, ya, pokok ni. Nah, daunnya sudah keras, rantingnya sudah ni berwarna kecoklatan seperti ini. Okey. Lepas tu anda lakukan pemangkasan selepas pokok bougainville anda ini berbunga. Okey, selepas pokok bougainville ada berbunga. Itu adalah masa yang sesuai anda melakukan pemangkasan. Okey. Kenapa anda perlu melakukan pemangkasan? Ini adalah bertujuan untuk mengeluarkan mutatunas ataupun pucuk-pucuk yang baru, dan apabila keluarnya pucuk-pucuk yang baru, nanti teman akan keluarlah bunga-bunga yang rembat juga, yang banyak, yang rimbun juga kerana sudah keluar cabang-cabang yang banyak ataupun ranting-ranting yang banyak, ya. Sudah tentu di sana nanti akan keluar bunga-bunga yang banyak dan rimbun juga. Okey, lepas tu yang kedua ialah penyiraman. Okey, anda kena menyiram 1 kali sehari. Ini tergantung kepada anda. Sekiranya anda melakukan penyiraman pada waktu pagi, anda lakukan waktu pagi sahaja. Ataupun anda melakukan penyiraman waktu sore ataupun waktu petang, anda siram pada waktu petang sahaja. Sekali sehari. Ingat, ya, sekali sehari. Okey. Lepas tu, sekiranya semasa musim hujan, elakkan melakukan penyiraman kerana pada musim hujan, media tanam yang terdapat dalam pot ataupun pasu ini memang sudah dalam keadaan yang basah. Jadi untuk mengelakkan media tanam anda menjadi terlalu basah ataupun terlalu lembab, anda boleh menutup media tanam ini dengan kertas plastik, ya, supaya air hujan tidak masuk ke dalam pot ini. Ataupun misalnya anda menanam bunga kertas anda di dalam pot yang sebesar ini, mudah untuk dialihkan. Jadi anda alihkan, letakkan di tempat yang terlindung supaya air hujan tidak terus-menerus menyiram ke dalam media tanam ini. Okey? Tapi pastikan anda memindah tu di tempat yang masih pokok bougainville anda mendapat sinaran pancaran cahaya matahari. Itu solusi yang kedua. Yang solusi yang ketiganya adalah, teman, ialah lakukan pemupukan yang betul. Misal kata anda boleh melakukan pemupukan 2 bulan sekali. Misal kata selepas ini, teman, anda lakukan pemangkasan, ya, lakukan pemangkasan. Lepas tu sepatutnya sebelum anda melakukan pemangkasan, misal kata teman, untuk program membunga, ya, okey, anda lakukan proses stres air dulu. Anda lakukan stres air dulu pada pokok ini selama 3 hari macam tu, ya. Lakukan proses stres air dengan cara jangan menyiram, ya, jangan menyiram pokok ini, ya, jangan menyiram selama 3 hari. Okey, pastikan selama itu, teman, pokok ini, media tanam ini tidak terkena hujan, ya. Okey, lepas tu anda lakukan pemangkasan. Lepas tu barulah anda melakukan pemupukan. Sama ada dengan cara mencampur dengan air atau larutan, sama ada dengan cara menabur saja pupuk atau baja tersebut, ataupun secara menimbus, ya. Korek sedikit media tanam ini, lepas tu masukkan pupuk, kandang pupuk ataupun baja NPK 16-16, ya. Lepas tu timbus balik. Itu adalah caranya. Okey. Lakukan pemupukan yang betul. Okey. Di sini saya akan melakukan tutorial kepada teman, ya. Kita akan lakukan pemangkasan pada pokok bougainville ini. Kerana ini sudah tua, teman, ya. Ranting ataupun cabangnya dan daunnya sudah dalam keadaan tua dan sudah pun berbunga. Tetapi sekarang pokok ini berbunga di hujung saja. Jadi kita akan menyelesaikan masalah, ya, pokok ni. Pokok bunga kertas bougainville ini. Pokok bunga bougainville Singapura ni. Okey. Yang penting, teman, kita pangkas saja, ya. Kita pangkas saja. Kita pangkas saja bayang ujung-ujung. Okey, ujung-ujung pada cabang ini. Okey. Kita pangkas saja. Macam tu. Tak apa, kita pangkas saja. Macam tu. Nampak?
Kita pangkas saja, yang ini kita pangkas juga. Nampak macam tu. Ini kita akan programkan nanti lagi teman, sebab kita ingat teman, untuk kita menjadikan pokok bougainville sebagai sebuah bonsai mesti berbentuk piramid ya, segitiga macam tu. Ingat, bentuk piramid. Okey. Ingat, pastikan pokok bougainville kita itu berbentuk piramid macam tu. Besar sebelah bahagian bawah, mengecil bahagian atas. Ingat betul ya. Nampak macam tu. Lebih kurang dulu. Okey, nanti kita akan tunggu logo. Kita tunggu ini cabang ni tumbuh ke sini nanti, yang ni tumbuh ke sini, yang ni ke sini. Jadi nanti kita lakukan pemangkasan lagi. Sehingga sudah banyak cabang keluarnya, barulah kita lakukan proses seterusnya. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu apakah ataupun mengapakah pokok bougainville kita bunganya di pucuk sahaja. Jadi itulah tadi teman-teman ya, beberapa sebab yang anda perlu ketahui dan beberapa langkah untuk anda mengatasi dan untuk mengelakkan supaya dan untuk menjadikan pokok bougainville anda akan berbunga pada keseluruhan cabangnya ya, keseluruhan cabangnya nanti insya-Allah bunga akan keluar semua, tidak seperti tadi hanya berbunga di hujung sahaja seperti ini ya teman ya. Ini teman, nampak ni. Nah, hujung kan, ini ada hujung ni cabangnya, hujung saja bunga, di kawasan ini tidak berbunga. Nampak, ini tidak berbunga, tidak mulakan bunga. Sepatutnya berbunga semua di kawasan ini, penuh dengan bunganya. Itu adalah salah satu cara kita melakukan penyelesaian pada pokok bougainville kita yang bunganya keluar di pucuk saja. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya, sila klik tombol subscribe, like, share dan komen supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah, iaitu channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat ya teman-teman, pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas juga merupakan salah satu pokok bunga yang sangat sesuai untuk dijadikan sebuah bonsai. Okey, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Tidak perlu bayar pun ya. Share dan like, komen ya, komen banyak-banyak ya teman. Kerana dengan komen anda secara tidak langsung terus dapat memberi semangat dan membantu channel Nazar Abdullah ini untuk terus kembang dan terus berkembang. Dan insya-Allah saya akan menjawab pertanyaan anda. Okey, insya-Allah teman. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya. Saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat memberi jawapan ataupun penyelesaian kepada teman-teman kita yang masih tidak mengetahui mengapakah ataupun apakah sebabnya pokok bougainville kita hanya keluar bunganya di hujung cabang ataupun ranting saja. Okey, baiklah teman ya, cukup sampai setakat ini dulu daripada saya. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.